Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita pada pagi ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk menyambung siri bacaan kita pada kitab 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran. Jadi pada pagi ini kita akan sambung pada siri yang ke-15 ni. Dah 14 siri dah kita baca, 40 hadis ni. Kita masuk kepada kalau 14 siri makna 14 minggu lah. Kita masuk kepada bahagian yang ke-7, iaitulah keutamaan membaca surah-surah tertentu. Dan kita akan mulakan pada hadis yang ke-34, iaitu keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita bacalah. An Abi Sa'id ibn al-Mu'alla qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli faqala alam yaqulillahu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Surah Al-Anfal ayat 24. ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, aku sedang salat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawab sehingga aku selesai dari salatku. Lalu aku datang kepadanya dan ia bertanya, mengapa engkau tidak segera datang kepadaku? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang salat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu surah yang paling besar dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini. Lalu baginda memegang tanganku. Ketika baginda hendak keluar dari masjid, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengatakan bahawa engkau akan mengajarkan kepadaku satu surah Al-Quran yang paling agung. Baginda menjawab, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, yakni surah Al-Fatihah adalah sab'ul mathani
dan Al-Quran azim yang diberikan kepadaku. Okey. Hadis riwayat Bukhari nombor 4474. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hadis ni saya rasa mungkin cukup hari ni satu surah ni. Satu hadis ni sebab kelebihan surah Fatihah ni kita pernah baca dulu, ada satu kitab PDF tentang kelebihan surah Fatihah. Kita baca di page Baitus Salam, baru tak sampai separuh buku. Nah. Kelebihan surah Al-Fatihah. Baik, jadi hari ni kita baca satu ni kepada sahabat-sahabat kita di PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, dan juga di PMT yang lain, insya-Allah. Jadi mungkin hari ni fokus kita ialah berkaitan dengan membaca atau kelebihan surah Fatihah. Baik, pelajaran dari hadis. Surah Al-Fatihah termasuk satu dari beberapa rukun solat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW bahawa solat seseorang tidak sah jika tidak membaca Fatihah. Jika tidak membaca Fatihah. Jadi sehingga kita pun dah bahaskan tentang hukum membaca Fatihah di belakang imam, dan pandangan yang mana ada dua pandangan. Pada solat jahriyah ada yang kata tak perlu baca, ada yang kata perlu baca. Jadi pandangan jumhur dan ataupun pandangan yang lebih selamat pada saya wallahu taala alam, dan juga itu yang disebut sebagai jumhur, hukum membaca Fatihah hatta di belakang imam yang baca kuat pun kita kena baca. Itu jalan yang paling selamat lah. Tapi ada pandangan yang kata tak perlu baca kerana bacaan imam telah pun memikul bacaan bagi makmum. Wallahu ta'ala alam. Maka seorang muslim hendaklah memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya dengan membaca kepada syekh yang mempunyai sanad Al-Quran. Jadi keutamaan Fatihah ni bukan sekadar pada kedudukan dia sebagai istimewa, tetapi kepentingan dia sebagai rukun solat, sehingga tidak sempurna solat seseorang melainkan dia baca surah Fatihah dengan betul. Jadi menjadi kewajipan bagi setiap orang muslim, kita lah, untuk semak bacaan Fatihah dia ni dengan guru yang bersanad. Semak dah pak kita. Kalau belum semak lagi, pergi cari tu imam mana hak betul ada sanad. Sanad ni maknanya dia baca dengan guru yang talaqi, dan tok guru dia pula talaqi dengan tok guru sebelumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sanad hak ori lah ni. Ni memang sanad ori. Sanad Quran. Sanad Quran ni bukan nak cek betul ke salah Quran tu. Nak cek kita baca betul ke salah. Kalau sanad hadis, nak tahu hadis tu betul ke salah. Orang cek sanad hadis ni nak tahu hadis tu betul ke salah. Sanad Quran ni tak cek Quran tu betul ke salah. Quran tu confirm dah betul, mutawatir. Cuma sanad Quran ni nak tahu kita ni baca betul ke salah. Jadi kalau sanad hadis ni terhenti pada Imam Bukhari, imam hadis, hak memang dia ni boleh semak status darjah hadis. Berhenti situ sebab apa? Sebab bila dia dah semak, dia dah hafal, dia dah tulis, kita boleh direct rujuk kepada dia untuk tahu hadis ni betul ke tak betul. Itu sanad hadis. Tapi sanad Quran ni sampai ke akhir zaman. Pasal apa? Sebab sanad Quran ni bukan nak cek Quran tu betul ke salah. Nak cek kita ni baca betul ke salah. Jadi kena ada sanad Quran ni. Kurang-kurang sanad untuk baca surah Fatihah. Cuma kalau istilah nak dapat sanad Fatihah saja tu orang tak buat kerja lah lagu tu. Walaupun lah ni pak-pak kita ni adalah dia buat majlis bacaan, majlis ijazah sanad surah Fatihah. Gi majlis tu boleh siji sanad surah Fatihah. Tapi kalau kata di sahabat saya yang merupakan dia ni pengurusi Itqan. Itqan ni institusi pengajian Al-Quran.
yang mana dia buat pertandingan untuk budak-budak hafalan dan program-program pengajian bersanad. Dia kata zaman dulu orang kalau ijazah ni, ijazah Quran, tak ada ijazah surah ni, supaya apa, nak jaga keagungan sanad tu. Makna kalau orang tu kata dia ada sanad Quran, makna dia dah baca dengan tok guru 30 juzuk. Dia tak ada dia ada sanad Quran, oh gitu hebat dia, ada sanad surah Fatihah je. Tak ada. Dia tak ada istilah lagu tu. Dia istilah dia kalau nak ada sanad 30 juzuk Quran secara hafalan. Okey. Jadi itu hak betul. Tak apalah kalau kita kata nak ambil sanad kau tak ambil sanad, itu perbincangan hak nombor 2. Hak nombor 1-nya, kita ni bila baca Quran ni, oleh kerana pentingnya surah Fatihah, kena gicek belaka pok-pok kita ni. Hak ngaji surah ni, ngaji jangan kira ngaji tafsir tiap hari dah ngaji tafsir. Tapi bacaan Fatihah pun masih lagi tak betul. Tak boleh. Kita grup Quran banyak kan. Gicek. Ngaji Quran ni tadabbur daily ada. Quran daily tiap-tiap hari dah kita ngaji bab tafsir ni. Tapi tadabbur ataupun talaqi Quran ni, manhaj dia, metodologi dia kita panggil sistem talaqi. Talaqi ni maknanya kita kena cek bacaan kita. Bukan setakat kita baca jumpa Quran kan, kita baca sore-sore bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Orang Arab pakai cek Arab dah pun kena talaqi. Tambah kita hak Melayu hak tak pakai cek Arab, patah habuk tak erti. Setakat ana dengan enta aja. Huruf bahasa Arab pun tela lagi. Jadi kena belajar, kena semak surah Fatihah. Paling kurang. Paling kurang. Saya ingat dulu waktu saya di Madinah dulu. Nak katanya orang ni faham sungguh dia. Seorang Cina daripada tanah besar Cina. Orang haji, Jumaat haji, kecak Arab tak erti, kecak putih pun tak erti. Jumpa di Madinah waktu saya masih belajar, dia pegang tu tanya. Tak ada tanya banyak lah. Pegang baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Kita pun dengar dia baca. Apa dia mari cek dengan aku ni bukan tok guru Quran. Tapi oleh kerana di Madinah boleh jadi, dia jumpa siapa di Madinah, dia rasa orang ni orang baik kali duduk Madinah ni. Jadi kita pun duduk jalan dengan siapa habis dekat, kita panggil betul dah tu. Maknanya alhamdulillah. Dia ada usaha untuk cek bacaan surah Fatihah. Mana? Kampung Baru. Klinik tahsin Fatihah masjid. Alhamdulillah, satu maklumat bagus ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di Masjid Kampung Baru ada klinik bacaan Fatihah setiap hari Jumaat. Siapa pergi awal sebelum daripada khutbah, dia boleh pergi jumpa Tok Imam untuk cek bacaan Fatihah. Bagus ni. Kalau boleh buat ke masjid-masjid tempat-tempat lain. Tuan-tuan tulis kempen program ni ni. Tulis kempen program di klinik bacaan Fatihah di Masjid Kampung Baru Kuala Lumpur. Dan kalau boleh ada juga masjid-masjid lain ikut ni, besarlah fadilat dia. Kita kena buat juga ni, bagi cadangan ke masjid surau, cek bacaan Fatihah hari Jumaat. Bagus dia buat hari Jumaat tu, sebab orang pergi Jumaat, semaya Jumaat Kalau boleh sebelum maya dengan selepas maya, boleh juga buat klinik bacaan Fatihah. Comel tu. Comel. Tok bila 1, tok bila 2, tok bila 3, tok bila 1. Tok Imam 1, tok Imam 2, tok Imam 3, tok Imam 4, tok bila 1, tok bila 2. Semua kena ada tu betul bacaan jemaah kampung kita ni, biar dia ni baca Fatihah betul. Comel. Ni bagi program bagus. Daripada kita duk kecek tak tahu kalu dak hari Jumaat gapo, mari betul bacaan makmum ni, biar dia ni boleh baca Fatihah dengan betul. Bagus. Molek cadangan tu. Ambo cadang supaya dia buat peringkat masjid-masjid seluruh Malaysia ni. Cadangnya kok ni je lah tuan-tuan. Kalau ada orang dengar ni boleh sapa ke pihak berkuasa masjid dengan surau dia, bagilah cadangan. Baik. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan,
jika saja dia tidak mendapatkan seseorang yang mengajarkannya kecuali dengan membayar, maka bayarlah, kerana halnya seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwuduk, seperti halnya seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwuduk kecuali dia membayar. Jadi kalau hukum tak boleh betul baca Al-Fatihah ni kecuali dengan kena bayar. Kena bayar Tok Guru mari. Tapi tak payah Tok Guru mari tak berapa hebat lagi. Kita bayar tiket pergi jumpa Tok Guru. Gitu. Jangan murah Tok Guru ni. Ajak sikit-sikit, ajak mari rumah sikit, ajak mari rumah. Macamlah Tok Guru tu tak ada masa sepa dia. Dia tu tak ada masa kerja macam Tok Guru pun. Kena tunjuk kemuliaan sikit. Kita ni makna bukan Tok Guru tu kita nak muliakan Tok Guru tu, tak. Kita nak muliakan Al-Quran. Bila kita pergi kepada Quran, bukan Quran mari pak kita. Seperti halnya seorang yang wajib bayar. Kalau dia tak ada air nak ambil semaya, dia kena beli air mineral sebotol, bayar untuk mineral air semaya wuduk. Maka wajib masa tu dia kena bayar untuk ambil wuduk supaya sah solat dia. Baik, faedah yang kedua, di setiap surah dalam Quran mempunyai kemuliaan, dan surah yang paling mulia dalam Al-Quran adalah surah Fatihah. Jadi berdasarkan hadis tadi, menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut surah yang paling mulia dalam Quran adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni surah yang paling mulia dalam Fatihah, dalam Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, yakni as-sab'ul mathani. Maksudnya dibaca dan diulang-ulang di setiap solat, baik solat fardu atau sunat, bahkan di setiap rakaat solat. Besarnya kedudukan Fatihah ni siapa peringkat Allah Ta'ala wajibkan kita baca setiap rakaat, tak kira sunat, tak kira wajib. Okey? Apa besar sangat tu nanti kita bahaslah. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Adalah kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat kita beribadah dan meminta pertolongan. Kami menyembahmu dan tidak menyembah selainmu. Kami meminta pertolonganmu dan tidak meminta pertolongan selainmu. Jadi ini adalah inti surah Fatihah, bahawa kita ni hanya menjadikan Allah tempat kita sembah dan tempat kita mohon pertolongan. Faedah yang keempat, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inilah doa di mana semua doa terkumpul di dalamnya. Sebuah doa yang sangat bermanfaat bagi hamba-Nya, dan yang dimaksud dengan petunjuk ke jalan yang lurus adalah dengan berpegang teguh dengan agama Islam dan meninggalkan agama yang lainnya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, jadi lebih kurangnya kita baca tadi ada dah kelebihan. Tambah lagi kelebihan lain pula, bahawa bila kita bab semaya ni, kalau kita tahulah ni, dia ni syarat wajib semaya, rukun semaya. Yang kedua, dia ni juga surah yang paling agung dalam Quran berdasarkan sabdaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada ulasan lain? Ada. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang salat lalu tidak membaca ummul kitab, yakni Al-Fatihah, maka ummul Quran iaitu Fatihah, maka salatnya kurang, yakni tidak sah. Nabi sebut 3 kali, fahiya khidajun khidajun khidaj. Salat dia tu kurang. Yakni tidak sah. Tidak sempurna di sini maknanya tidak sah. Maka dikatakan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa kami salat di belakang imam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku membahagikan salat menjadi dua bahagian. Menjadi dua bahagian. Aku bagi solat-solat di sini adalah surah Fatihah lah. Jadi Allah ni, dia bahagikan surah Fatihah ni kepada dua bahagian, iaitu antara diriku dan hamba-hambaku, dua bahagian. Maknanya jadi dua bahagian antara Allah dan hamba. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk hamba. Okay? Dan bagi hamba-ku apa yang dia minta. Jika hamba tu dah, bila Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala kata hamba minta apa pun aku akan bagi. Jika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maknanya segala puji hanya milik Allah. Yakni hamba ni dia baca, bila dia baca, Allah Ta'ala jawab hak dia baca. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia kata apa? Hamidani abdi. Dalam lafaz dia, Hamidani abdi, maknanya hamba-ku telah memujiku. Ni pertama. Ni jawapan Allah Ta'ala. Bila hamba tu kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamba tu baca lagu ni, maka Allah Ta'ala pun jawab, hamba-ku telah memuji aku. Okey. Kemudian hamba tu baca pula Ar-Rahmanir Rahim. Dia baca pula. Dia baca apa? Ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah pun jawab pula, hamba-ku telah menyanjungku. Hamba tu, Allah pun jawab. Ketika hamba tersebut mengucapkan Maliki Yaumiddin, yakni yang menguasai hari pembalasan. Okey. Maka Allah pun jawab pula. Allah kata, hamba-ku majjadani abdi. Majjadani abdi, hamba-ku telah mengagungkan aku. Allah jawab, dia baca, Allah jawab. Dia baca, Allah jawab. Beliau atau baginda berkata sesekali, hamba-ku telah memberi kuasa penuh padaku. Jika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. So bila dia ada satu lagi ni nak, Athna alayya abdi maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Hamba-ku telah mengagungkanku juga, athna alayya abdi. Jadi baginda kata, hamba-hambaku telah diberi kuasa penuh, telah memberi kuasa penuh kepadaku. Sebab tu maknanya kita ni menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila hamba tu baca lagi ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa tak jadi ni? Baik tak boleh. Tindan, dia jadi terang sikit. Baik. Jadi Allah pun jawab pula. Allah Ta'ala kata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Allah pun jawab, ni antara aku dan hamba-ku, dan bagi hamba-ku apa yang dia nak. Jadi perasan tak, waktu kita solat ni, kita tengah berdialog dengan Allah. Bila hamba tu kata lagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Panjang doa ni, hak tiga ni. Okey. Lari sama. Panjang ni.
Jadi bila dia minta dengan Allah, Allah Taala kata hadza li 'abdi, hak ni bahagian hamba aku. Apa bahagian hamba? Okey. Hak ni bahagian hamba aku, kata Allah. Ni bahagian hamba aku. Apa bahagian hamba aku, apa yang dia minta. Okey. Habis dah kalau kira ni. Cumanya kita berasa tak puas bila kecek bab surah Fatihah. Kerana terlalu agungnya dia. Jadi sebagai tambahan kepada perbahasan kita ni, saya ambil daripada kelebihan-kelebihan surah Fatihah yang ada dekat dengan artikel yang dikongsikan ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi berdasarkan apa yang kita dah bincang tadi, surah Fatihah merupakan sebesar-besar surah Quran. Yang paling afdal dalam Al-Quran adalah surah Fatihah. Okay? Itu pertama yang kita dah tahu, sepakat belakang tadi. Yang kedua, dia adalah surah yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang. Dan dalam satu riwayat lain, tidak ada satu surah pun yang boleh menandingi Al-Quran. Menandingi Fatihah. Tidak dalam Taurat, tidak dalam Injil, tidak dalam Zabur, dan tidak dalam Quran sendiri. Tidak ada satu pun surah yang diturunkan, sama ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam Quran, satu surah yang boleh menandingi Quran, menandingi Fatihah. Besarnya surah Fatihah ni. Okey. Dan dalam riwayat Imam Muslim, Ibnu Abbas kata, satu hari waktu tengah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar dentuman yang kuat dari atas. Ni, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun angkat kepala dia ke langit. Nabi kata, ni pintu langit dibuka. Bunyi dentuman tadi, dibuka pintu langit. Bersama no, tak tahulah bersama no. Kalau kita dengar ni gerunkan. Tapi bila dengar tu, sahabat pun tanya, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahulah, ni pintu langit ni salah satu daripada pintu-pintu langit. Hari ni dia dibuka, sedang dia tak pernah dibuka sebelum daripada ni. Hari ni je dia dibuka. Tiba-tiba turun satu malaikat. Bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata pula, ni malaikat ni hari ni dia turun, dia tak pernah turun pun sebelum daripada ni. Bukan Jibril lah. Malaikat lain, penjaga lain. Lepas tu malaikat tu pun kata, dia bagi salam, dia kata, absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabl. Bergembiralah dengan dua cahaya yang kamu diberikan keduanya, dan tidak pernah diberi kepada seorang pun sebelum daripada kamu. Fatihatul Kitab. Surah tu adalah surah Fatihah. Hak tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil, tak ada dalam Zabur, tak ada dalam Quran yang seumpama dengannya. Besar ni. Dan dia juga bagi tahu tentang kelebihan akhir surah Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah kamu baca kamu tidak baca satu huruf pun daripada perkataan-perkataan itu, melainkan Allah akan bagi apa yang kamu minta. Dahsyat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oleh kerana dahsyat tu Allah ni, dia wajibkan kita ni soalan, dia nak suruh kita minta juga dengan Allah. Allah ni nak suruh kita minta dengan dia, sehingga wajib bagi seorang muslim semaya, inilah dialog antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialog dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bahagia dia. Allahu Akbar. Kita ngada Allah, kita nak kecek gapo dengan Allah.
Allah Ta'ala kata baca gini lah lebih kurang, ni mudah ni bahasa ni, saya nak bagi mudah faham, tapi tidaklah bahasa Allah Ta'ala tu begitu. Tapi nak sebutnya, bila Allah Ta'ala ni suruh kita sembahyang, dia wajibkan kita baca Fatihah. Dia ajar kepada kita apa benda yang kita nak baca bila kita menghadap Allah. Tu istimewanya surah Al-Fatihah ni. Okay? Dan begitulah juga akhir surah Baqarah. Jadi kita kena berasa waktu kita sembahyang tu kita sedang bermunajat kepada Allah. Yang ni kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sembahyang pun tidak sah kalau tak ada Fatihah, kita dah baca tadi. Okey. Bukan sekadar itu juga. Lain di luar daripada solat pun, surah Fatihah ni jadi besar manfaat dia, banyak sangat manfaat dia. Hatta kisah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri berkaitan dengan orang yang dipatuk kala jengking tu, bila seorang lelaki baca ruqyah dengan Fatihah je, faqama ar-rajulu ka'annama anshatu min iqal, ka'annama unshita min iqal. Maka bangkitlah, bangun lelaki tadi seolah-olah dia baru terlepas dari ikatan. Sehingga Nabi kata, wa ma yudrihi annaha ruqyah, dia tahu mana surah Fatihah tu surah ruqyah. Ni kalau kita nak ngamal ni kat pada hak ni jelah kita nak amal surah Fatihah. Amal tu macam mana? Kita baca dah dalam semaya tu, niatlah dalam semaya tu minta tolong dengan Allah. Jadi kita bacalah surah Fatihah ni dalam kesedaran kita bahawa dia adalah ucapan doa waktu kita menghadap Allah, dan dia juga adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari sudut yang lain, makna Quran Fatihah pula, dari sudut makna Fatihah, dia besar dari sudut kedudukan dia besar daripada sudut rukun mayat, dan dia juga besar dari sudut makna dia, makna Fatihah. Baik. Di mana dia merangkumi makna semua Quran. Makna semua Quran. Kalau kita boleh tengok di sini, satu lagi artikel yang menunjukkan Quran ni dia merangkumi semua makna Al-Quran. Riwayat yang pertama ni kita baca dah. Yang ni 7 ayat diulang-ulang. Yang ni kita tahu diulang-ulang tu daripada di dalam solat. Yang seterusnya, annaha jama'at bainat tawassuli ila Allah Ta'ala bil hamdi was sana'i ala Allah Ta'ala wa tahmidi wa tajmid wa tamjidi, di mana Allah Ta'ala ajar kita minta kepada Allah bertawassul dengan nama Allah. Surah Fatihah ni ada elemen tawassul. Tawassul dengan apa? Tawassul dengan nama-nama Allah. Lagi tawassul dengan apa? Ibadat kita yang soleh. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, kita puji Allah. Sebab apa? Dialah empunya Tuhan sekalian alam, layak dipuji. Okay? Sapalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi itu amal soleh kita. Jadi kita minta pertolongan dengan Allah, kita minta pertolongan bertawassul dengan amal soleh. Makna amal soleh kita ialah kita ni hanya sembah Allah, tidak syirik kepada Allah. Maka saat itu pun kita kata, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Nampak?
Jadi dia merangkumi tawassul. Ada tawassul dengan nama-nama Allah, ada tawassul dengan amal ibadah, itu tauhid ubudiyah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Annaha ma'a qasriha, kata di Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, tashtamilu ala anwa'it tauhid as-salasah, dia merangkumi jenis-jenis tauhid yang 3. Ni pagi tadi pun Dr. Basik sebut, kita dengar bukan malam lah. Tauhid 3 ni, tauhid ni bukan 3, tauhid ni 1. Hak 3 tu apa? Jenis-jenis tauhid. Allah ni tetap satu je. Jenis tauhid ni makna kita nak tengok jalan ni melalui 3 angle. Tauhid Allah ni berlaku pada 3 sudut. Bukan sekadar kita kata tauhid 3 ni Tuhan ada 3. Ada orang kata ni pok-pok ni tauhid 3 ni serupa dengan Kristian. Sebab Kristian pun kata Trinity dia panggil. Jadi dia pun nak kait sama tauhid 3 ni sama konsep dia dengan Trinity. Kita kata salah. Tauhid ni 1, Trinity tu 3, lain. Nah, pala ayat pun lain dah. Tauhid 1, Trinity 3. Dia tak panggil tauhid Trinity. Nah, dia panggil Trinity tu konsep Tuhan ni 3. Adapun kita tauhid 3. Tauhid tu 1, macam mana kok jadi 3? Tauhid tu 1, yang 3 tu adalah aspek kita mentauhidkan Allah. Aspek yang pertama rububiyah, ketuhanan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu aspek yang pertama, rububiyah. Aspek yang kedua ubudiyah. Ubudiyah ni maknanya apa? Perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aspek yang ketiga ialah al-asma wa sifat. Allah ni tunggal, satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang indah. Itu 3 aspek. Pakai tauhid 3. Tauhid 3 ni tauhid 1. Tauhid 1 dalam 3, 3 dalam 1. Jangan tak kenal. Tauhid tu 1. 3 tu apa? 3 ni jenis-jenis tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jenis-jenis tauhid. Maknanya Tuhan tetap satu. Beza dengan orang Kristian. Orang Kristian lain konsep dia. Dia Tuhan tu 3 terus. Ada Godfather, ada Jesus, dan ada apa dah? Ruhul Qudus. Ruhul Qudus, Holy Spirit. Baik, yang seterusnya kelebihan surah Fatihah ni, annaha tashtamilu ala shifa'il qulub wa shifa'il abdan. Dia merangkumi penyakit, rawatan baik bagi penyakit hati dan juga rawatan bagi penyakit tubuh. Shifa'ul abdan. Abdan ni tubuh badan. Quran ni dia boleh jadi kesembuhan kepada penyakit, sama ada penyakit hati ataupun penyakit tubuh badan. Penyakit hati tu memanglah sebab dia ni termasuk daripada zikir kalam Allah. Allah yang melembutkan hati. Penyakit tubuh badan, makna kalau dia kanser sekalipun boleh merawat diri dengan Quran. Kalau dia sakit gapo, sakit buah pinggir, kalau sakit dia tak nampak, boleh. Kita tak menafikan ikhtiar lain pergilah buat perubatan dan sebagainya. Tapi bila baca Fatihah dia boleh menjadi rawatan dan ubat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hatta Ibn Qayyim pernah sebut waktu dia sakit, dia sendiri waktu tawaf sakit, dia baca Fatihah sehingga kesakitan dia tu berguguran, dia rasa tukar jadi dia sembuh, dia sihat. Pada dia sedang tawaf, apa dia buat? Dia letak tangan dia tempat dia sakit, kemudian dia baca Fatihah. Ini rawatan dengan Al-Fatihah. Okey. Kelebihan Fatihah yang seterusnya, dia merangkumi makna seluruh kitab-kitab yang diturunkan, baik Taurat, Injil, Zabur, Quran. Semua itu inti dia duduk dalam surah Fatihah. Mana ayat dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kata Ibn Taimiyah, dia adalah doa yang paling utama.
Doa yang paling utama dalam hidup. Kata Ibn Taymiyah, kata, aku tak cari mana doa yang paling utama. Tiba-tiba aku tengok dia duduk dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, dan dia juga merupakan kunci kepada segala kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang kita sampaikan dari sudut dari sudut kelebihan surah Fatihah ni. Kelebihan surah Fatihah ni. Jadi bila kita dah tahu ni, kena bahasa orang panggil kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Jangan kata kecil tapak tangan kami pakai tak tadah lah. Maknanya kalau kita tak mampu kurang tangan besarnya benda ni niru kami tadahkan. Maknanya nak suruh nampak besarnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terima apa yang Allah Taala bagi tahu ni. Jangan disia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang mendapat kemuliaan dari Al-Quran dan khususnya dari surah Al-Fatihah. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingat nak baca satu ni sebab kita nanti kita akan masuk ke utama membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran ni agak panjang jugalah. Agak panjang juga ulasan dia. Nanti kita akan panggil ataupun kita akan baca pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Kebetulan hari ni pun kurang sihat sikit, jadi tak boleh nak panjang-panjang lah. Minta maaf lah belaka, terutamanya bagi pihak penganjur PQDM. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.